Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan dan jangan lupa share ramai-ramai. Jadi tujuan live ini adalah untuk membincangkan sesuatu yang makin lama makin nyata, iaitu satu percubaan terdesak oleh banyak lapisan pentadbiran persekutuan untuk selindungi sesuatu berkaitan dengan pelepasan dua tabi'i Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi kita pun sudah tahu Mahkamah Tinggi terpaksa, tidak ada pilihan, melepaskan Zahid tanpa membebaskan Zahid daripada 47 pertuduhan jenayah selepas didakwa kononnya bekas Peguam Negara iaitu Tan Sri Idrus Harun telah memutuskan bahawa Zahid harus dilepaskan tanpa dibebaskan. Tetapi kini sudah masuk berapa hari dah, hampir seminggu dah, insiden ini berlaku, tetapi tidak ada sebarang kenyataan daripada Idrus Harun. Yang keluar kenyataan adalah Anwar bagi pihak Idrus Harun dan juga Peguam Negara baru. Kedua-dua ni bukannya kenyataan yang kita mahu, dan Anwar pun bukannya jurucakap Idrus Harun. Malah kenyataan Anwar berbelit-belit. Sekejap kata setuju dengan Idrus Harun, sekejap kata dia akur dengan keputusan Idrus Harun, sekejap kata dia bersetuju dengan bukti-bukti baru dan sebagainya. So memang luar tabi'i kalau kita rujuk kepada kenyataan-kenyataan Anwar. Kenyataan pejabat Peguam Negara cukup luar tabi'i, tidak menurut asas perundangan. Begitu juga alasan Timbalan Pendakwa Raya yang lebih kurang sama dengan alasan pejabat Peguam Negara. Dan saya pun sudah senaraikan 11 poin yang tidak masuk akal, yang luar tabi'i, berhubung dengan alasan yang diberi oleh pejabat Peguam Negara. Memang lari dari landasan perundangan. So anda perlu rujuklah live-live yang lepas. Anda boleh scroll ke bawah. 1-2 contoh saya petik di sini. Mereka kata Zahid, Peguam Negara dimaklumkan bahawa siasatan dilakukan tergesa-gesa, perbicaraan tergesa-gesa, ada sesuatu tak kena dan sebagainya. Tetapi representasi Zahid kepada Peguam Negara yang memberitahu perkara ni dilakukan 11 bulan selepas Zahid diminta bela diri, selepas mahkamah dah putuskan ada kes prima facie. Dan mahkamah memutuskan ada kes prima facie 3 tahun setelah perbicaraan bermula, dan dalam 3 tahun itu 99 saksi dipanggil, pelbagai penghujahan pendakwaan dan pelbagai dokumen didedahkan. Jadi dalam 3 tahun 99 saksi dipanggil, pelbagai penghujahan pendakwaan, pelbagai dokumen didedahkan tu. Pada masa tu kenapa Zahid tidak beritahu Peguam Negara bahawa semua ni tergesa-gesa, ada yang tak kena? Mengapa 11 bulan selepas dipanggil bela diri baru beritahu Peguam Negara, sedangkan dah masuk fasa bela diri, Zahid boleh bela diri dengan hujah-hujah itu di dalam mahkamah. So kat situ sudah nampak tidak ada asas perundangan dalam alasan yang diberikan. Satu lagi contoh, dia kata ada 15 saksi yang harus disiasat oleh pejabat Peguam Negara, lebih lanjut oleh SPRM. Tetapi pendakwaan mewakili sebenarnya pihak yang dimaksudkan. Bagi pihak yang dimaksudkanlah kes itu berjalan, kes pendakwaan berasaskan kepada tuduhan-tuduhan, dakwaan SPRM dan Timbalan Pendakwa Raya ni bertindak bagi pihak Peguam Negara. Jadi buat apa nak hentikan kes, nak minta Peguam Negara pejabat Peguam Negara siasat semula 15 saksi keterangan, 15 saksi dan sebagainya, sedangkan Timbalan Pendakwa Raya ni dalam mahkamah dah soal balas, dah soal siasat. So tak masuk akal, seolah-olah rakyat diperbodohkan, malah
mahkamah diperbodohkan, ya. Pendek kata, mahkamah dah putuskan kes itu ada asas dan bukti kukuh menunjukkan Zahid berkemungkinan besar telah lakukan jenayah, dan Zahid dipanggil bela diri. So sekarang ni saya lihat ada percubaan terdesak, ya, untuk menutup sesuatu. Bekas peguam negara seolah-olah dikunci mulut oleh Anwar. Anwar pula jadi juru cakap dia. Sekejap Anwar kata dia tak terlibat, tapi seolah-olah Anwar jadi juru cakap dia, ya. Kemudian parlimen tidak dibenarkan, ya, saya guna istilah tidak dibenarkan sebab sememangnya tidak dibenarkan untuk membahas atau membincangkan isu pelepasan Zahid, ya. Usul pembangkang ditolak, tapi sebelum ditolak Anwar dah dahului Speaker Dewan Rakyat dengan katakan ini bukannya mahkamah, ini Dewan Rakyat. Tapi Anwar jugalah sebahagian daripada pembangkang dulu yang mendesak agar kes 1MDB dibincangkan di mahkamah, agar kes ini, kes itu, semuanya dibincangkan di mahkamah, di Dewan Rakyat, maaf, ya. So dulu apa yang mereka buat, mereka rasa mereka sahaja boleh buat sebab mereka ni orang-orang kayangan ataupun dewa-dewa yang turun dari langit. Lepas mereka berkuasa, orang lain tak boleh buat sebab mereka dewa, kita orang biasa, ya, tak boleh buat, tak boleh nak usul di parlimen. Kemudian Speaker pun memungkiri janji dan tidak membenarkannya dibincangkan di Dewan Rakyat. So ada sesuatu yang mereka nak tutup. Kemudian kalau di media sosial ada kekangan-kekangan ditimbulkan supaya mesej-mesej yang mendesak agar penjelasan diberikan mengapa Zahid boleh dilepaskan secara luar tabi'i, ya, semuanya disekat. Kalau ada pun dibenarkan, ianya ditekan supaya kurang orang dapat lihat, dapat baca, dapat tonton. So keadaan dah melarat di negara ni. Tak usah cerita ekonomi lah, ekonomi dah buruk, harga barang dah menggila, kerajaan tidak buat kerja sebab Anwar sibuk berkempen 9 bulan semenjak dilantik jadi Perdana Menteri. Kemudian kini dilepaskan seorang tertuduh jenayah, 47 pertuduhan raid begitu sahaja. Kemudian penipuan-penipuan untuk cuba memperdaya rakyat, kononnya mahkamah ada kuasa budi bicara dalam hal ni. Memang mahkamah tak ada kuasa budi bicara, dia terpaksa akur kehendak peguam negara untuk lepaskan Zahid. So macam-macam penipuan, macam-macam putar belit, macam-macam kekangan, macam-macam sekatan untuk menutup pelepasan luar tabi'i Zahid Hamidi. Perundangan negara kita sudah tercalar, sudah tidak boleh dipercayai. Hari ini saya katakan sukar dipercayai di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim. Pejabat peguam negara tidak boleh dipercayai. Asas perundangan atau sistem perundangan jenayah negara kita sudah tidak boleh dipercayai di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim. Orang nak hantar memorandum, mereka guna polis untuk sekat. Itu pun tak boleh. Dulu Anwar jangan kata mereka buat perarakan sekadar nak hantar memorandum. Mereka buat rusuhan, mereka buat perhimpunan, menghasut rakyat untuk menumbangkan kerajaan, menghasut rakyat untuk merusuh ala Malaysian Spring, ala Arab Spring. Itu Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni kaki penghasut nombor 1 negara kita. Lah ni kita pun sudah tahu antara penipu terbesar negara kita selepas Zahid Hamidi. Ya. Dan lagi lama kerajaan ini bertahan, lagi mudarat sistem perundangan negara kita, ekonomi negara kita, keyakinan pelabur. Macam mana pelabur nak yakin kepada satu negara di mana SPRM penguatkuasa dia dilihat cuba melindungi orang kerajaan, kemudian sistem perundangan tidak boleh dipercayai, putar belit dilakukan untuk lindungi orang-orang yang pro kerajaan. Jadi beranikah mereka melabur berbilion-bilion ke dalam projek-projek berkait kerajaan? Kalau esok sesuatu terjadi, mereka takut
Perundangan boleh dimanipulasi untuk memihak kepada orang-orang kerajaan. Pelabur takut dahlah dalam 9 bulan ni berbilion-bilion ringgit hampir setiap bulan mengalir keluar dalam bentuk aset. Ya, ini menurut bursa. Ringgit dah nampak macam nak jahanam. Ya. Orang tengah seksa dan kerajaan sedang memburukkan lagi keadaan. Kerajaan ini bukan kerajaan pembina. Kerajaan ini kerajaan pembinasa. Dan kerajaan pembinasa wajib kita runtuhkan secara demokratik. Ya, secara demokratik. Dan ada asas-asas perlembagaan yang membolehkan kerajaan diruntuhkan, yang telah saya bincang dalam live semalam, 2 hari lepas. Jadi anda kena scroll dan tonton. Kalau kerajaan ini tidak diruntuhkan, negara kita akan jahanam. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.